Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cari TWS yang betul-betul boleh gaming bawah RM100 Malaysia ni bagi saya sangat susah. Saya tak nafikan kalau kita pergi dekat TikTok, kita pergi dekat Shopee, Lazada, kita jumpa banyak TWS yang ada perkataan gaming dekat kotak dia, dekat brand dia, dekat model dia. Tapi bila kita beli, kita guna dia punya audio dan juga video tak synchronize. Maybe audio quality dia nice, kita boleh dengar bunyi bass, bunyi treble dengan bagus. Tapi audio dan juga video dia tak synchronize, menjadikan kita mati dulu baru kita dengar bunyi tembakan musuh dekat belakang. Itu yang tak best. Cuma saya dah jumpa satu yang saya consider boleh digunakan untuk gaming. Harga dia pun bawah RM100 Malaysia. Perkenalkan DMAS DE6 Pro True Wireless Games Earbuds. Dia best. Cuma ada something yang anda kena tahu dulu sebelum anda klik link dalam ruangan description box below untuk beli dia. Kalau anda tak tahu benda ni, possibility untuk anda caci maki saya selepas beli tu adalah. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey, ini dia DMAS DE6 Pro True Wireless Gaming Earbuds. Anda boleh abaikan dia punya color synchronize dekat sini. Yes, dia ada LED, dia ada RGB, tapi benda tu sekadar gimmick sahaja. Lepas tu kalau kita beli dia, first kali kita akan dapat satu buku user manual yang ditulis dalam bahasa Cina dan juga English. So dekat sini ada dia punya manual, macam dia punya intuitive touch dekat belakang earbuds tu, dia punya function-function. Anda boleh rujuk dia punya buku manual ni lah. Kemudian dia bagi kepada kita satu charging case. Lepas tu ada satu kabel USB-C ke USB-A untuk charging. Lepas tu ada dua type of ear tips, dua size of ear tips, yang saiz kecil lagi dan juga saiz besar. Okey, kita tengok dia punya main product dulu guys. Maka inilah dia DMAS DE6 Pro True Wireless Gaming Earbuds. Bahagian atas dia pakai plastik yang transparent, so kita boleh nampak earbuds yang ada dekat bahagian dalam. Kemudian di bahagian hadapan ada branding DMAS dekat sini. Surface dia glossy dan fingerprint magnet. Lepas tu di belakang ada satu port USB-C untuk kita charge dia. Dekat depan ni dia akan menyala. Kalau kita buka dia tak menyala lagi bila kita cabut dia punya earbuds ni. So bahagian hadapan ni akan menyala. Kita akan nampak branding DMAS tu dengan lebih terang. Dia punya nyalaan tu jenis color cycle punya. Dia tak jadi color synchronize macam yang dia label dekat kotak dia. So dia akan terus menyala, tak synchronize dengan LED yang ada dekat belakang earbuds dia. That's why bagi saya benda ni gimmick. Untuk sesetengah orang dia sukalah sebab nyala-nyala LED, RGB, kedai tom yum. Memang dia suka punya. Dan LED dia ni akan mati sendiri bila mana kita cabut, kita tutup dia punya casing ni lebih kurang dalam 30 saat macam tu. Alright, jom kita tengok earbuds dia pula. So ini earbuds dia, dari segi design dia memang ada elemen gaming, nampak petak-petak, adalah unsur-unsur space worship macam tu. Ada mikrofon di bahagian belakang, ada branding DMAS dekat dia punya batang, ada satu notification LED, dan yang menariknya atas ni adalah dia punya intuitive touch. Kalau kita nak control, macam nak pergi ke lagu seterusnya, kita nak kurangkan volume, everything kita kena control dekat bahagian atas ni. Dia punya earbuds ni jenis in-ear punya ataupun earplug style. Kita kena masukkan ke dalam telinga kita, which is saya personally memang suka jenis in-ear ni berbanding dengan style AirPods punya yang kita pakai dekat luar sahaja. Bila pakai in-ear ni, bagi saya dia tak sakitkan telinga kita. Yang kedua, dia punya audio tu akan jadi lagi paduah sebab dia kedap macam tu kan. Alright, untuk control dia ni macam saya bagi tahu tadi, anda boleh rujuk je buku manual yang dia bagi kepada kita. But kalau anda dah biasa pakai
sebagai TWS. Actually cara control dia sangat-sangat common. Kita tekan satu kali untuk jawab call, tekan satu kali lagi untuk matikan call ataupun play pause lagu. Lepas tu kalau kita tekan 2 saat lama dia akan reject call. Kita tekan 2 kali belah kanan untuk naikkan, kita tekan sekali lama belah kanan untuk naikkan volume, satu kali lama belah kiri untuk rendahkan volume, 2 kali kanan untuk pergi ke next song, 2 kali kiri untuk pergi ke previous track, lepas tu 3 kali untuk tukar kepada gaming mode, dan 4 kali belah kanan untuk tukar dia punya EQ mode, lepas tu 3 kali belah kiri untuk activate dia punya Siri ataupun voice assistant. Untuk iPhone boleh, untuk Google punya smartphone ataupun untuk Android phone pun dia akan buka voice assistant lah. So itu dari segi control punya. Dari segi keselesaan, first kali dia jenis in-ear macam saya cerita kepada anda tadi. Untuk saya memang saya suka dengan cara macam ni, so bagi saya sangat-sangat selesa. Yang kedua, anda kena tahu dia dah pun ada IPX5 waterproof, so anda nak guna untuk jogging insya-Allah tak ada masalah. Kalau sekadar peluh-peluh ataupun hujan renyai macam tu boleh guna, jangan risau takkan kena renjatan elektrik ataupun earbuds ni rosak lah. Seterusnya dari segi lagu, bab lagu ni first kali anda kena tahu yang volume dia besar. Jadi audio dia besar. Kalau kita set volume 50% dekat smartphone kita, bagi saya audio dia dah kuat sangat lah. Saya main sekitar 40% sahaja. Lepas tu first time saya ambil earbuds ni, saya pakai dan saya dengar audio dia macam biasa. Saya akan buka lagu Despacito untuk saya tahu kualiti satu-satu audio device ni. Saya rasa macam nak baling je dia punya earbuds ni ke dalam tong sampah. Audio yang dia deliver kepada kita sangat-sangat teruk. Dia memang duduk dekat low frequency punya heavy bass, dan kita tak jelas apa yang penyanyi tu sebut. Tak sedap langsung guys. But then saya teringat yang DE6 Pro ni kita boleh adjust dia punya EQ dengan cara tekan 4 kali dekat dia punya intuitive touch dekat bahagian belakang ni. So saya tukar ke, basically dia ada 4 mode. Kita boleh pilih yang standard punya, lepas tu ada bass, ada vocal, ada music dan juga vocal. Untuk dia punya normal tu saya boleh kata buang ke laut sajalah, memang teruk gila. Lepas tu saya tukar ke bass mode, tukar ke bass mode. Surprisingly, walaupun audio normal dia punya, kita kata audio dia tu overall duduk dekat bahagian bawah ataupun bahagian bass, bila kita tukar ke bass mode, audio dia jadi lebih bulat, lebih clear macam tu. Sedap sikit kalau nak compare dengan standard tadilah. Lepas tu tukar ke music mode, which is saya expect bila kita tukar ke music mode ni audio dia akan jadi lagi sedap lah kan. But no, dia lebih kurang sama je dengan music mode tadi, cuma ada nampaklah sedikit perbezaan dekat mid dan juga high tu. But then saya tukar ke vocal mode. Vocal mode ni untuk pengetahuan anda, biasanya orang buat vocal mode ni untuk layan podcast, which is untuk fokus kepada audio clarity, something like that lah. But untuk DE6 Pro ni, bila kita tukar ke vocal mode, inilah audio yang kita cari. Bunyi dia nak kata sangat tu tak lah, tapi bunyi dia best. Kita boleh guna untuk layan lagu, kita boleh guna untuk layan movie. Kita tak rasa sakit hati lah. Bunyi suara dapat dipisahkan dari bunyi instrumen-instrumen yang ada dekat belakang. Bass dia walaupun kuat, saya cerita tadi, kalau kita tengok audio graph punya, frekuensi graph punya, dia akan duduk di bahagian bawah average, yang tengah-tengah tu dia akan duduk bahagian bawah tu. But dia punya bass actually bukan kicking bass, ataupun kita panggil pop tu, dia tak hadir. Benda tu tak hadir. Kita dapat rasa kewujudan bass, tapi nak kata kicking bass tu, sorry to say, tak lah. But ingat, kalau anda nak beli DE6 Pro ni, anda pastikan anda guna vocal punya mode. Kalau anda guna standard, anda guna bass, anda guna music mode, bagi saya buang masuk dalam tong sampah lah. Okay, sekarang saya nak cerita tentang gaming, which is kita nak bercakap tentang dia punya latency ataupun delay. Adakah audio dan juga video tu synchronize? Adakah audio ataupun kalau contoh kita main game kan, kita tembak orang tu, peluru masa dia keluar tu, bunyi letupan tu sama dengan yang kita dengar. Apa yang kita nampak sama dengan apa yang kita dengar. Saya buat 2 test. Yang pertama, saya buat
YouTube bouncing ball test, which is saya demo kepada anda. Sekarang dekat smartphone saya ada satu bulatan hijau, ada satu bulatan merah, dan dekat bahagian bawah ni sebenarnya ada satu bola yang akan melantun ke bawah. Jadi kita nak tengok bila bola ni dia sentuh dekat bahagian bawah ni, adakah kita dengar bunyi lantunan tu, ataupun anda boleh cek juga sama ada bunyi hijau ni dia dah semua bulatan hijau ni dia bertukar kepada warna putih ataupun warna merah ni bertukar lah. Jom kita tengok. Alright, so saya tekan play. So, by this test, saya dapati yang saya tak perasan lah kalau ada sebarang delay. Kemudian, saya buat test kedua, which is saya main game. Yang ni lebih praktikal and saya try Metal Slug gitu. Saya suka dengan Metal Slug untuk kita ukur delay ni sebab dia punya dia ni sangat jelas macam kita tekan tembakan kita akan dapat terus tahulah sama ada audio device yang kita guna tu dia punya video dan juga audio synchronize, latency dia macam mana, kita dapat detect secara direct and mudah gitu. Sepanjang saya main Metal Slug guna DMAS DE6 Pro ni, saya tak perasan lah kalau delay dia tu kuat. Cuma anda kena tahu yang saya punya pendapat ni based on seorang casual gamer punya pendapat lah. Saya bukanlah hardcore player yang main game hari-hari. Saya dapat notice even kalau untuk game PC pun, bila bercakap tentang response time monitor pun, saya tak boleh nak cerita panjang sebab saya tak dapat nak bezakan pun response time monitor yang 6 millisecond dengan 2 millisecond macam tu. So, sama juga dengan delay ni. So far, kalau ikut pemerhatian saya sebagai seorang yang daif, seorang casual gamer, saya tak perasan lah kalau ada delay dekat DMAS DE6 Pro ni. Seterusnya, dari segi bateri untuk charging case dia adalah dalam 300 mAh, and saya tak measure dia secara tepat macam tu. Secara overall dengan harga RM89 Malaysia, bagi saya ini adalah satu TWS yang sangat sesuai untuk gaming. Dia punya design tu memang ada elemen gaming ditambah dengan charging case yang menyala dengan RGB cycle. Lepas tu dari segi audio, bagi saya boleh bagi average lah. Cuma kalau anda nak guna dia untuk layan movie, untuk dengar lagu, make sure yang anda pilih dia punya vocal mode. Jangan guna bass mode, jangan guna music mode, jangan guna standard. Seriously, anda akan kecewa dengan kualiti audio dia kalau anda tak tukar ke vocal mode lah. Untuk gaming, delay tu memang saya tak perasan langsung. Anda boleh dengan apa yang saya demo tadi pun, saya rasa anda pun boleh judge jugalah dari segi delay tu. So, kalau anda berminat untuk beli DMAS DE6 Pro ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.